berlipat sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim, sekalung penghargaan dan terima kasih kepada peneraju acara, div-div kehormat berkarisma, panel juri teguh saksama dan seluruh warga Dewan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Andai patah saya Praja Wali bertongkat jua patik kemari. Bukan kerana ingin mencari autoriti, tetapi untuk membawa kita semua memahami, menerokai dan menghayati tajuk pidato saya pada hari ini, iaitu Akhlak Mulia Islam Sempurna. Para hadirin yang saya hormati, sebelum lidah menutur bait-bait kata, sebelum bibir rancak berbicara, izinkan saya terlebih dahulu untuk mendefinisikan tajuk pidato saya pada hari ini, iaitu Akhlak Mulia Islam Sempurna. Perkataan akhlak sebenarnya berasal daripada bahasa Arab yang bererti budi pekerti, perangai, tingkah laku dan adat kebiasaan. Sebagaimana menurut Kamus Dewan 1992, akhlak didefinisikan sebagai budi pekerti, kelakuan, tabiat dan watak. Menurut falsafah Islam, secara umumnya, akhlak mulia bermaksud perilaku yang dilakukan berlandaskan syariat Islam. Dari segi istilah ulama pula ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa dengan keimanan yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang diredai berlandaskan Islam. Akhlak yang mulia menurut Imam Ghazali ada 4 perkara, iaitu bijaksana, memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik, keberanian dan bersifat adil. Pada pagi yang indah ini, saya akan kongsikan kepada anda 5 kunci utama bagi menguatkan hujah pidato saya pada hari ini. Kata kunci yang pertama ialah akhlak mencorakkan tingkah laku seseorang. Sudah terang lagi bersuluh, akhlak memainkan peranan yang sangat penting dalam mencorakkan tingkah laku dan kehidupan seseorang. Galibnya, tingkah laku yang lahir daripada manusia itu sendiri sebenarnya adalah cerminan daripada apa yang wujud dalam dirinya. Menurut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali atau lebih dikenali sebagai Imam Al-Ghazali, setiap yang ada di dalam hati akan menzahirkan kesannya pada anggota badan sehinggalah setiap pergerakan akan berlandaskan kepadanya. Justru apabila akhlak menjadi sebati dalam diri kita, ia akan melahirkan tindakan yang mana bergantung kepada nilai akhlak yang ada padanya. Hujah yang kedua yang berada di bawah kata kunci, akhlak mencerminkan keimanan. Pada hakikatnya, akhlak akan mencerminkan keimanan seseorang. Dalam erti kata lain, iman yang sempurna yang tersemat dalam diri seseorang akan melahirkan akhlak yang mulia. Hal ini demikian diibaratkan seperti pokok yang bergantung kepada keelokan akarnya. Apabila baik akarnya, maka baiklah pokoknya. Apabila rosak akarnya, maka rosaklah pokoknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsunuhum khuluqan. Ilal hadis, maksudnya daripada Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Riwayat Ahmad. Di antara kalangan mukminin yang paling sempurna imannya ialah umat yang terbaik akhlaknya. Iman adalah asas kepada akhlak Islam. Tidak akan sempurna iman seseorang jika tidak disertai dengan akhlak yang baik. Hujah yang ketiga ialah neraca akhlak mempengaruhi pertimbangan. Neraca akhlak yang sebati dalam diri manusia akan mempengaruhi pertimbangannya dalam menilai sesuatu perbuatan. Oleh itu, kesahihan dalam pertimbangan itu bergantung kepada sejauh mana kesahihan neraca yang dipegangnya. Jika baik akhlaknya, maka baiklah pertimbangannya. Jika sebaliknya, maka sebaliknya lah pertimbangannya. Maka dengan itu, janganlah disebabkan akhlak yang tidak sempurna memberi pertimbangan yang tidak berguna dan akhirnya mendatangkan kemudaratan kepada badan kita sendiri. Hadirin sekalian, hujah yang seterusnya yang merupakan kata kunci keempat bagi menguatkan hujah pidato saya pada hari ini ialah akhlak sebagai simbol tamadun manusia.
Tamadun sesuatu umat adalah bergantung kepada sejauh mana penghayatan dan kemurnian sumber peradaban. Akhlak adalah sebagai mercu tanda sama ada berjaya ataupun tidaknya sesuatu umat dalam melakar proses kemajuan pembangunannya. Tanpa akhlak akan pincanglah sebuah kehidupan dan akan hancurlah sebuah tamadun. Tanpa akhlak juga, nescaya manusia akan berada di lembah kehinaan biarpun kejayaan material yang dicapainya sangat menakjubkan. Faktor membelakangkan akhlak juga adalah yang menyebabkan sesuatu umat tersebut tidak mencapai ketamadunan yang sebenarnya. Sebagai contoh, kepercayaan Hindu yang membelakangkan etika akhlak mengakibatkan umatnya tiada bertamadun, seperti berlakunya perhambaan diri kepada hawa nafsu. Begitu juga tamadun barat yang berasaskan ideologi kapitalis dan lain-lain. Jatuh satu persatu kerana mengasingkan nilai-nilai akhlak, dan seorang penyair Arab bernama Shauki Bey pernah berkata, satu bangsa dikenali kerana akhlaknya. Jika akhlaknya telah runtuh, maka runtuh pula lah bangsa itu. Yang terakhir, akhlak adalah pemangkin perubahan. Aspek keluhuran dan kerohanian perlulah diambil syakna dan diberi pemfokusan yang utama dalam melakukan setiap agenda perubahan kepada masyarakat. Hal ini kerana akhlak sebagai pemangkin perubahan, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna. Akhlak diumpamakan tongkat perubahan. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW adalah contoh ikutan terbaik bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Maksudnya, sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu. Surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang dimuliakan, akhlak merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ia sangat berperanan terhadap seseorang dalam melahirkan seorang insan yang cemerlang sama ada di dunia dan di akhirat, sekaligus menjadikan Islam itu sempurna dan juga indah. Seseorang akan berubah ke arah kebaikan jika ia menghayati nilai moral dalam kehidupannya, kerana akhlak mulia dapat memberikan kesan yang positif terhadap kehidupan manusia. Dengan ini, kita hendaklah mengutamakan akhlak mulia dalam segala perbuatan di dunia bagi mewujudkan Islam yang sempurna. Akhir kata, ayuh kita semaikan, sematkan dan terapkan akhlak mulia dalam diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita agar hidup diberkati oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin melafazkan kata, sekian catat sudah diucap, sekian rencana sudah dilaksanakan. Sembah minta ampun, salam minta maaf pada yang terkurang adatnya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.